Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Selamat malam. Selamat beristirahat untuk seketika. Selamat duduk di rumah. Macam mana? Akhirnya kita semua duduk terkurung di rumah. Tapi tak apalah. Kalau itu natijahnya, maka rawatlah cinta kasih bersama keluarga saudara. Apa khabar edisi diksi? Salam perjuangan. Terima kasih besar gambar hatinya. Sepotong hati, saudara Mustafa Ilyas, saudara Nur Hisham Muhammad, saudara Harimau Berantai, Salam Midin Datuk. Ruby Din, apa khabar Bi? Ruby muncul bersama pasangannya. Saya mendoakan agar Ruby dan keluarganya bahagia. Rosini Kurungot, apa khabar orang Sabah? Syed Awang, Degawan Jaka, Hamzah Hussein, Nasir Muda, berakhir derita. Yalah, angguk je lah. Sudah berakhir derita. Nita Aman, Halimah Musruh. Waalaikumsalam. Syahar Ibrahim, apa khabar? Mazuki Makno. Apa khabar saudara Mazuki? Mikomo, Waalaikumsalam. Mat Kilau Pahang. Sabar saudara, jangan marah-marah. Ini Fazil Yub, Waalaikumsalam. Raja Kamal Raja Bazian, apa khabar aku? Semoga sihat. Isa Yusof, Abdullah Zulkifli. Cik Nen Bidin, berakhir derita. Oh, besar nak type tu. Akbar Tajudin, salam, kita semua disuruh relax kat rumah. Betul lah tu. Dr. Ahmad Humaizi, Muhammad Rashid, Razali Osman dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni. Ya, Saudara Roslan, saya akan santuni selepas usai saya melayani dan memberi pencerahan. Seperti biasa, saya harus melaporkan kedudukan COVID-19. Hari ini tanggal 12 Januari 2021, COVID-19. Kes baru, ya Tuhan, sudah 3,309 peningkatannya. Semalam 2,232, hari ini naik 3,309, 4 kematian. Jumlah kematian sudah merekodkan 559 dan jumlah keseluruhan mereka yang dicengah COVID-19, ya Saudara Fuad, jumlahnya 141,533. Sabah terus meningkat daripada 374 kepada 409 orang. Labuan juga meningkat daripada 8 naik 15. Di Sarawak semalam 153, hari ini 146. Di Kedah naik semalam 40, hari ini 62. Di Penang, ini peningkatan yang begitu mendadak, betul-betul tak ceroy. Saudara ni Sajan, yang di Penang ni semalam 112, hari ini meningkat 317 mangsa yang dijengah oleh virus corona. Begitu juga di Perak, semalam 51, hari ini 241. Memang Raban Tebin. Keadaan begini memanglah tak terkajang batu di pulau, nampak kayaknya. Jangan lupa makan ubat tu. Terima kasih. Saya makan Panadol cukup lah tu. Kemudian di Perak, di Selangor juga semalam 557, hari ini 1,007 orang yang dijangkiti oleh virus corona. Di Kuala Lumpur juga naik, semalam 204, hari ini 226. Putrajaya juga turut meningkat. Selama ini Putrajaya ni 10, 11 dan sebagainya, hari ini 36. Cuma di Negeri Sembilan, alhamdulillah, semalam 102, hari ini 85. Melaka juga turun, semalam 37, hari ini 21. Di Johor terus meningkat. Sebagaimana yang saya katakan bahawa di Johor masih lagi musim hujan, musim tengkujuh. Wabak ini mudah merebak. Hari ini di Johor adalah 442. Jumlah keseluruhan di Johor sudah 10,761 yang dijengah oleh wabak virus corona. Di Pahang juga meningkat. Mungkin kerana musim hujan, 46, hari ini 96. Terengganu turun 41 kepada 20. Di Kelantan juga semalam 95, tapi hari ini 86. Mungkin masih lagi ada sakit-bakit banjir. Dan terima kasih dan tahniah warga Perlis kembali sifar. Jadi Perlis sudah kembali sifar. Ya Pak Nazil, bersyukurlah kita bahawa Perlis sudah kembali normal. Saya mengharapkan negeri-negeri lain juga dapat mengikuti jejak di Perlis. Suasana banjir, ada kawasan yang sudah turut. Usaha-usaha kerja-kerja untuk membersihkan kawasan sedang dilaksanakan dengan bantuan daripada pergerakan pemuda UMNO, Pemuda PAS, Puteri UMNO,
bersama dengan apa ini Puteri Amira daripada PAS, bersama dengan Muslimah, serta apa ini jaringan wanita UMNO dari seluruh negara bertumpu pada kawasan-kawasan di mana banjir yang telah pun surut. Tapi bagaimanapun di Johor masih ada lagi. Kepada mereka yang berada dalam kawasan banjir ini, berhati-hati sebab mengikut ramalan kaji cuaca akan ada gelombang ketiga. Berhati-hati saudara ya, hujan ni tak menentu, nak buat macam mana. Ini kita tak boleh nak halang. Ini adalah dugaan ilahi. Kita harus bersyukur jugalah atas segala bencana yang datang supaya memberi pengejaran kepada kita. Saudara, sebagaimana sabda junjungan Rasulullah SAW daripada Aisyah radhiyallahu anhu, ibu kepada kita semua, dia berkata, apabila Rasulullah SAW melihat sesuatu yang baginda sukai, baginda akan mengucapkan segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Dan apabila baginda melihat sesuatu yang dibenci, jadi baginda mengucapkan segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Ini hadis ini daripada Sunan Ibnu Majah yang ke-3753. Status hadis ini adalah hadis hasan. Pengajaran kepada sabda junjungan ini, Rasulullah SAW mengajar kita adab apabila melihat sesuatu, sama ada yang disukai atau yang dibenci. Kalau kita melihat sesuatu yang disukai, hendaklah kita mengucapkan kalimah segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Apabila kita melihat sesuatu yang kita benci, hendaklah kita mengucapkan kalimah segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Jadi marilah kita amalkan kalimah-kalimah terpuji ini apabila kita melihat sesuatu yang disukai maupun dibenci. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Hari ini saya mengambil keputusan tidak untuk mewawarkan e-commerce. Kerana e-commerce sekarang ni dalam keadaan darurat tak ada. Jadi tak payah. Sebab kalau nak hantar pun kita tak tahu sebab tiada syarat macam mana penghantaran. Sekarang mulai besok saya tak tahu. Melainkan selepas saya dapat penjelasan yang jelas daripada pihak pemimpin atau kerajaan, barulah kita boleh memikirkan soal e-commerce dan sebagainya. Orang rumah saya kata inline, saya kata tak ada online dah sekarang ni. Nak buat macam mana nak menghantarnya? Bolehlah order tapi kita tak boleh mendahului. Kita tak boleh mendahului ya. Ini betul lah memang ada Foodpanda dan sebagainya, tapi bagi saya lah sebab ini perintah darurat. Jadi sebab itu saya mikirkan untuk sementara kita hentikan dulu e-commerce sehinggalah kita dapat jelas apa keadaan. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja 10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah darurat demokrasi tergugat. Darurat demokrasi tergugat. Sebelum saya memberi pencerahan, jangan lupa kita santuni juga dulu pantun daripada Pak Nazir dari Perlis. Syabas Pak Nazir lah. Apa kata Pak Nazir? Pak Leman dan Pak Wahid menabur baja pokok kekwa. Akidah iman dan tauhid sama sahaja maksud dibawa. Orang bujang pergi nami, membeli burung, kereta dimuat. Kukuh tunjang menunjam bumi. Begitulah orang akidahnya kuat. Itu Datuk Pak Nazil kita ni, dia memberi bahasa-bahasa kiasannya cukup tinggi. Sudah Mak Faizal belum tu malam ni? Malam ni sabar ya. Sempat juga saya baca ini kiriman orang marah. Orang tengah marah ni saudara Jamil Idris. Dia semangat kepemudaannya masih kental. Dia bagi sajak kat saya, dia bagi kiriman pantun, bukan kacang sebarang kacang, akar melilit dahan berduri. Jangan sampai kaki melempang, nanti ICU duduk nak mari. Marah dia. Dia nak marah pada siapa saya tak tahu. Saya rasa malam tadi mungkin dia marah pada Tan Sri Anwar ke, marah pada Perdana Menteri pun. Tapi kalau dah sampai kaki melempang tu, sial tujuh keturun tu. Melempang dengan tangan bukan dengan kaki. Ya saja Jamil. Baik saudara, itulah usai bab pantun. Sekarang kita masuk tentang kumpulan wang simpanan pekerja. Dalam keadaan sibuk begini pun tidak ada penjelasan daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Mereka terus bisu sebisu-bisunya
Telinga mereka pekak sepakat-pekaknya, tak tahu nak kata apa dah. Kalau budak-budak boleh kita tarik telinga dia, kita change kan. Sekarang tak ada. Begitu juga Seramli, Salam EPF dan moratorium ya. Begitu juga isu moratorium. Macam saya katakan semalam, rumah saya pun dah kena minta bank, minta bayar 4 bulan dan sebagainya. Ini tidak mampu kita lakukan. Wang tak ada, nak buat macam mana? Kalaulah sampai takdirnya mereka mengambil tindakan, kita hadapi sajalah. Saudara yang ada rumah, bank akan menghantar surat notis dan sebagainya, hantar je lah kepada ni. Tak payah nak cari lawyer lah, cari peguam pun kita bukan ada duit. Nak bayar wang untuk peguam pun kena buka file dia RM500. Jadi belum lagi perbicaraan. Jadi besok dah bercara. Besok kalau waktu perbicaraan berlaku, ekonomi okey, kita boleh bayar, membazir je wang begitu. Jadi saya merasakan dalam keadaan sekarang ni, kita terimalah seadanya, kita anggaplah ini dugaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara Azman Muhammad, aduh pedih dengar Datuk. Saya menyatakan pencerahan saya lain tidak ada pencerahan yang benar. Saya tak boleh nak memberikan janji 1000 mimpi. Sebab saya bukan orang yang berada di kuasa. Saya tidak boleh menjanjikan bahawa saya akan pergi pelempang dia orang. Sebab dalam keadaan darurat ni, apa pun tak boleh nak buat. Jadi cuma saya tersentuh apabila saya membaca kenyataan Mimimi di atas sekali sebentar tadi. Dia kata tercapai sudah kehendak Perdana Menteri. Jadi terpaksalah saya dan rakan-rakan yang senasib dengan saya hilang pendapatan kerja hari-hari. Jadi Mimi ini melakukan kerja hari-hari. Ya. Macam mana nak makan dan bagaimana nak menanggung keluarga. Mereka yang di atas ada segalanya. Tapi kami rakyat di bawah bagaimana? Kami tak punya kuasa. Kamilah rakyat yang hidup dalam keadaan tertekan. Saudara, Puan Mimi, bersabarlah kita menghadapi dugaan ini. InsyaAllah saya yakin kalau kita ni orang yang berada dalam keadaan tertekan, kita yang diinaya, doa orang yang terinaya ini hijabnya tiada. Dia terus naik kepada Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu Wa Taala mendengar kalau mereka melakukan zalim pada rakyat. InsyaAllah kalau rakyat berdoa. Cuma saya nak minta perhatian pelayar-pelayar saya, Syah Kazai, salam Datuk, darurat Songsang. Kita boleh melahirkan pandangan saja, jangan saudara ambil sebarang tindakan. Negara kita adalah negara cipta damai. Kita bukan seperti Indonesia, kita bukan seperti di Amerika, kita bukan seperti di Biafra, kita bukan seperti negara-negara Afrika, kita bukan macam di Bangkok. Mereka semua itu melakukan unjuk rasa dan melakukan kepelbagaian tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya kita. Budaya kita, kalau orang melakukan kezaliman, kita ada Allah SWT. Kita tekan tangan kat dada, lepas itu kita berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, Kau lihatlah kezaliman yang mereka lakukan terhadapku dan keluargaku. InsyaAllah, saya yakin. Ustaz Zakaria Yusof, khabar Mak Azrul, kesilapan besar UMNO, kesilapan besar UMNO serta PN, betul ketuk. Saya, bagian saya nyatakan bahawa Presiden UMNO juga mempunyai saham atas kesilapan ini kerana beliau turut mendukung dan meletakkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Soalnya mungkin pada waktu itu mereka berlapang dada. Ahli-ahli Majlis Tinggi UMNO berlapang dada. Yakin. Tetapi dalam keadaan begini saya nampak apa yang diramalkan oleh Yang Berhormat Melissa Tengku Razali menjadi kenyataan. Sebab itu waktu mereka menandatangani statutory declaration ataupun akuan bersumpah menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, satu je yang tak sign. Yang tidak menandatangani akuan bersumpah itu adalah Yang Berhormat Melissa Tengku Razali Hamzah. Saya dapat melihat kerana saya berada di dekat 9, saya dapat melihat bagaimana Yang Berhormat Melissa Tengku Razali memanggil Presiden berbincang dalam bilik di pejabat Barisan Nasional. Beliau menzahirkan pandangannya sebab mengikut pandangan Tengku Razali kepada saya, dia kata saya cukup kenal siapa itu Tan Sri Muhyiddin. Dan Tan Sri Muhyiddin adalah bekas timbalan menteri waktu saya jadi menteri. Jadi setakat itu yang saya boleh bagi pandangan. Lebih daripada itu saya tak tahu. Okey. Hari ini juga saudara, untuk pengumuman semua, 3 orang menteri kabinet telah pun disahkan positif COVID-19. Mula-mula sekali Datuk Mustafa Muhammad. Kemudian
Datuk Rina Harun, dan yang terbaru siang tadi Datuk Hamzah Siswa Agung PBM, Menteri Dalam Negeri. Tiga-tiga mereka sekarang ini sedang melakukan kuarantin dan mendapat rawatan. Sebagai manusia, sebagai sama Islam, kita berdoakan agar mereka segera sembuh. Semoga apa yang mereka alami itu mungkin memberi kesedaran kepada mereka bahawa langit tidak sentiasa cerah. Jadi kalau mereka berada di anjung kuasa pun, ingatlah, kuasa yang mereka miliki tidak sentiasa berada di tangan mereka. Ada kalanya kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Salam Datuk, baki 300 BPN. 300 BPN. BPN macam mana? Baki 300 BPN tu apa dia? Saya tak tahu. Saya minta maaf. Bantuan Prihatin Nasional. Balance Prihatin Nasional. Bantuan Prihatin Nasional. Bantuan Prihatin Nasional. Tidak ada pengumuman. Semalam Tan Sri Muhyiddin membuat pengumuman tentang adanya PKP. Hari ini beliau membuat pengumuman tentang apa ini darurat. Tapi tidak ada penjelasan apakah bantuan-bantuan keprihatinan untuk rakyat dan sebagainya. Ya. Jadi saya sebenarnya hari ini tadi saya pergi press conference Datuk Nazir Aziz dalam keadaan tak bersihat, tapi saya kata tanggungjawab saya untuk memberi pencerahan, untuk memberi penerangan sekadar yang saya tahu kepada teman-teman yang mungkin kasih dan sayang kepada Tan Sri Muhyiddin. Jangan marah dekat saya sebab apa yang saya nyatakan ini kebenaran. Tidak ada niat saya untuk mewujudkan kebencian rakyat terhadap beliau sebagai Perdana Menteri. Tidak. Tapi saya harus menceritakan kebenaran. Apa yang benar, apa yang tak benar. Tapi sebelum itu, kita baca dulu kenyataan daripada Presiden UMNO, Datuk Sri Zahid Hamidi. Dia kata tadi, UMNO menjunjung titah Tuanku Si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang memperkenankan perisytiharan darurat di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan sebagaimana nasihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya ingat ayat ini tak betul. Sebab kalau kata sebagaimana nasihat Perdana Menteri, waktu itu Perdana Menteri dah bukan jadi Perdana Menteri. Beliau sudah hilang legitimasinya ataupun keasbahan. Dia bukan lagi Perdana Menteri kalau mengikut sistem demokrasi. Tapi itu kenyataan Presiden UMNO, kita terimalah. Sebab dia kata sebagaimana perkara 150 Perlembagaan Persekutuan sebagaimana nasihat Yang Amat Perdana Menteri. Kedua, memandangkan rasional yang dikemukakan oleh Yang Amat Perdana Menteri dalam memohon pengisytiharan darurat hanyalah untuk menguruskan pandemik COVID-19, maka segala kuasa di bawah ordinan darurat hendaklah tertumpu kepada urusan pengawalan wabak semata-mata. Sepanjang darurat berlangsung, UMNO berharap prinsipnya kita minta supaya hak asasi manusia, kebebasan sivil, ketelusan dan kedaulatan undang-undang harus tetap terpelihara. Jangan ada berlakunya pelanggaran undang-undang. Sebagaimana diumumkan oleh Tan Sri Perdana Menteri, dia kata mahkamah berjalan. Jadi kerajaan juga harus memberi jaminan untuk mengambil berat tentang kepentingan rakyat dan mengutarakan janji bagi menyelesaikan isu-isu yang menyentuh kelangsungan hidup rakyat, terutamanya mengenai tuntutan berkenaan pengeluaran air sinar kumpulan wang sebenar pekerja tanpa syarat dan juga lanjutan moratorium serta kemaslahatan rakyat secara keseluruhannya. Usaha harus dilakukan untuk segera mengembalikan dan memulihkan fungsi perlembagaan dan amalan demokrasi berparlimen sejurus darurat yang diproklamasikan mencapai matlamatnya. Itu adalah kenyataan terbuka daripada Presiden UMNO yang menyatakan bahawa sebab itu saya katakan UMNO punya tuntutan dia hendakkan EPF dan juga moratorium. Selagi itu tidak terlaksana, selagi itulah kita akan bangun, menentang, kita akan menyuarakan. Saudara, bagi saya lah, banyak orang bertanya dengan saya tentang peristiwa darurat. Bagi saya, pandangan saya, apa bezanya PKP dengan darurat? Sebab semalam Tan Sri Perdana Menteri telah mengumumkan perintah kawalan pergerakan. Tujuan PKP diwujudkan adalah untuk membasmi ataupun memutuskan jaringan kepada COVID-19. Dan hari ini Tan Sri Perdana Menteri pula mengatakan terpaksa diadakan darurat tujuannya untuk menyelesaikan masalah COVID-19. Jadi saya nampak ada pertindihan.
Tujuannya kita buat darurat pasal COVID. Semalam untuk PKP kerana COVID. Dan hari ini saya tengok dekat TV, Menteri Pertahanan merangkap Menteri Pengisiaran sebarang daripada Majlis Keselamatan Negara. Dia menyatakan, you tak boleh buat itu dalam PKP ini, begitu, begini. Bagi saya nak buat macam mana? Dah tak perlu semua tu. Apabila diisytiharkan darurat, maka segala-galanya terpakai. Tak perlu nak sebut orang ni tak boleh keluar, orang ni tak boleh pergi ke mana. Dah tak boleh. Darurat artinya semua duduk di rumah. Memang darurat ini pernah diisytiharkan di England. Tapi sebulan. England melakukan lockdown ataupun emergency, act of emergency di England. Apabila melihat bahawa wabak virus corona ini meningkat. Tetapi tidaklah berlanjutan sampai bulan Ogos. Ini 8 bulan ni. Sejauh mana kita ni mengatasi kerja Tuhan. Bahawa okey, sebelum bulan Ogos selesai. Tak boleh begitu. Sepatutnya buat PKP yang paling selesai lah lockdown. Negara apa ini Itali buat juga lockdown. Begitu juga negara Sepanyol. Sebab PKP ni adalah semi kepada darurat. Kalau siapa melanggar PKP, maka tindakan undang-undang boleh dilakukan. Kalau negara kita mengamalkan undang-undang, masih lagi berkuat kuasa. Tapi kalau darurat, saya tak tahulah. Sebab itu semalam pun saya fikir juga, ini satu persoalan agak menarik cuba saya fikir. Saya, kerana latar belakang saya sebagai orang surat khabar, sebagai wartawan, saya selalu berfikir, thinking out of the box. Semalam, Tan Sri Muhyiddin membuat pengumuman melalui TV di seluruh negara. Dipancarkan ke seluruh negara, semua TV session. Bahawa gambarannya seolah-olah beliau mengemukakan apa-apa keputusan tersebut adalah secara live pada jam 6 petang. Tapi menimbul keheranan saya kerana apabila keluar kenyataan daripada istana. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Fadhil, Setiausaha pada Yang Pertuan Agong. Dia kata semalam Tan Sri Muhyiddin menghadap agung bersama dengan Ketua Polis Negara, Ketua Sisa Negara, Panglima Angkatan Tentera, Menteri Kesihatan, Peguam Negara membincangkan untuk mewujudkan darurat. Jam 5 petang. Perbincangan tersebut mengambil masa 45 minit. Bagi saya lah, kalau ikut exactly lah, masuk pukul 5. Yang mana saya fikir takkanlah pukul 5 tepat. Mungkin pukul 5 suku, mungkin 5 minit, mungkin awal. Tapi jam pukul 5. Alright, kita terima pukul 5. Dan perbincangan selama 45 minit. Artinya, antara 45 tu nak sampai pukul 6 petang ada 15 minit. Sempat ke dalam tempoh 15 minit itu, Tan Sri Muhyiddin berada di studio untuk membuat keputusan tersebut. Artinya, pengisytiharan semalam itu adalah preempt. Telah pun dirakam. Bukan secara live. Ini orang tak tahu. Saya tengok, di sini ada. Sebab berdasarkan kepada pernyataan daripada istana. Jadi artinya, bagi Tan Sri Muhyiddin, sebelum dia menghadap agung, dia dah buat dah PKP. Cuma masalahnya, PKP itu dilakukan, tetapi dia tak jangka agung setuju untuk darurat. Bila agung bersetuju untuk darurat, sudah bertindih. Jadi, siang tadi, jam pukul 11 tadi, maka beliau pun mengadakan satu keputusan bahawa mengatakan darurat berdasarkan kepada surat atau kenyataan daripada istana. Saya tahu kesan dia apa. Hari ini, dagangan di Bursa Saham Kuala Lumpur jatuh merudum tersepuk. Saya lihat semua bursa di Pasifik ni, di Asia kita ni, okey. Bursa Indonesia naik, bursa di Singapura naik, bursa di Hang Seng Index naik, indeks di Tokyo, indeks di Taiwan. Tapi indeks Bursa Saham Kuala Lumpur merudum serudum-rudumnya, tak bermaya 900 mata. Saya tahu kesan dia untuk meningkat balik dengan apa yang ada pada hari ini. Mungkin 1,400 poin dan sebagainya, mengambil masa bertahun. Inilah kesan apabila darurat diadakan. Dan bila ini berlaku, ya, saya mempersoalkan bagaimana kedudukan demokrasi. Sebab itu, tadi saya sempat menghadiri
persidangan akhbar atau kenyataan Yang Berhormat Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazir Abdul Aziz. Beliau mengatakan langkah Perdana Menteri memohon kepada Pertuan Agong agar darurat disiarkan seluruh negara adalah pengakuan tidak langsung bahawa Presiden Bersatu itu kini tidak lagi mendapat sokongan majoriti parlimen. Ini kenyataan beliau, bukan kenyataan saya ya. Kemudian dia kata, dalam sidang tu dia kata, sebab kita tengok apabila tak ada majoriti, Perdana Menteri kena buat pilihan raya. Sepatutnya begitulah, bila tak ada majoriti, dia terpaksa buat pilihan raya. Tapi kita tahu macam mana nak buat kalau COVID-19 telah melanda. Jadi, untuk tujuan sebut, samalah tu dia kata. Sekarang ni pun Perikatan Nasional sudah hilang majoriti. Walau macam mana pun dia kena buat pilihan raya. Apabila dia buat permohonan untuk darurat, maknanya dia buat pengakuan dia sudah kalah dan dia sudah tidak ada majoriti. Yang saya tertarik hati dalam sidang akhbar tu, turut hadir Datuk Tajuddin yang direncanakan akan membuat sidang akhbarnya sebelah petang lepas tu. Sebab Datuk Nazir buat pukul 2. Dan sekarang ni bila ada darurat. Jadi bagaimanapun saya berkeyakinan mungkin kesemua ahli parlimen daripada UMNO akan menarik sokongan. Kalau ini berlaku, sokongan begini, artinya semalam kedudukannya 110 dengan 109. Dia satu berkecuali Yang Berhormat Tengku Razali. Kalau 110 pun, sebab macam mana yang saya jelaskan semalam, iaitu Perdana Menteri sudah hilang keabsahan, legitimate-nya sebagai Perdana Menteri dah hilang kerana 110. Kalau dilihat dari segi jumlah ahli parlimen yang ada adalah 222. Kita tak boleh nak ambil kira 222 tu tolak 2, tak boleh. Dia bila nak sebut majoriti 222, sekurang-kurangnya dia ada 112. Apabila dia ada cuma 110, maka dengan sendirinya sudah hilang majoriti. Apatah lagi hari ini bila Datuk Nazir Aziz menarik sokongan tinggal 109. Besok tarik lagi 3-4 orang. Saya menyangkakan paling banyak pun Tan Sri Muhyiddin akan boleh dapat sepanjang peristiwa darurat ini, maka Tan Sri Muhyiddin akan dapat 36 campur 18. 36 yang ada dengan PBM, termasuk yang kumpulan yang ikut dengan Azmin Ali, sama dengan 18 daripada Parti PAS. 36 campur 18, 54. Itulah sahaja sokongan yang ada kepada Perdana Menteri. Sebab there are liking. Timbalan Presiden Warisan yang orang wawarkan bahawa warisan akan menyertai PN. Darah Laikin telah pun membuat kenyataan bahawa partinya tidak akan menyokong. Memanglah warisan memang dari awal lagi dia tidak menyertai Perikatan Nasional. Jadi warisan tak ada. Artinya sekarang ni tiada sokongan. Bila bercakap soal tiada sokongan, saya hairanlah macam mana pula kalau nak guna perkataan macam mana Datuk Zaid kata tadi, bahawa Perdana Menteri menasihati Agong. Sebab waktu itu dia dah hilang legitimate dia. Jadi kalau dia nasihat pun, nasihat orang yang tak ada kuasa. Orang dah bukan jadi Perdana Menteri. Ini masalahnya bagi saya sekarang ni, apa nak jadi pada negara kita? Apakah kerana untuk memuaskan kehendak seseorang yang sudah hilang legitimasi, maka berlindung di belakang pagar istana? Saya tidak mengajak rakyat untuk bangga menentang, tidak. Tapi saya memberi pencerahan kerana untuk rekod dalam sejarah kita, untuk generasi akan datang, untuk mengetahui, untuk kita cerita pada anak cucu kita akan datang, bahawa pada hari ini, tanggal 12 Januari 2021, berlaku kepincangan apabila darurat diisytiharkan dan mewujudkan keadaan menggugat demokrasi. Ini perlu kita rekod dalam kita punya diary. Bahawa pada hari ini demokrasi tergugat hanya kerana peristiwa darurat. Yang bagi saya semalam dah umumkan PKP. Semua orang dah bersiap sedia. Rakyat di negeri Selangor, di Kuala Lumpur, di negeri Sembilan, di mana yang disebut 6-9 negeri itu, mereka dah siap sedia. Dah tak ada masalah dah pun. Tapi apa perlunya darurat diisytiharkan? Dan kemudian dalam kenyataannya Tan Sri Muhyiddin mengatakan bahawa mahkamah akan berjalan juga. Di sini menimbulkan persoalan.
Kalau darurat, mahkamah dijalankan juga. Apakah kes-kes perbicaraan pimpinan-pimpinan daripada UMNO ini akan diteruskan di saat darurat? Di sini memperkukuhkan lagi persepsi. Sepatutnya tak sebut pun. Tak perlu nak sebut. Dan kita hingga saat ini, kita tak tahu. Kita tidak tahu macam mana keadaan sebenarnya darurat ini. Negara kita pernah mengalami peristiwa darurat. Pertama sekali, darurat kita, saat-saat kita nak mencapai kemerdekaan, kita menghadapi dengan peperangan dengan gerila komunis. Maka diumumkan darurat, emergency law. Kemudian selepas kita merdeka, apa semua tu, kita mengalami darurat apabila negara terjebak dalam konfrontasi dengan Indonesia pada tahun 1964. Kemudian kita juga mengalami peristiwa darurat negara kita apabila berlaku tragedi 1969. Kesan daripada pilihan raya umum 1969, tragedi 13 Mei. Ada rumah terbakar, ada kematian, ada orang mengamuk, ada yang kena bunuh, ada yang luka, ada cedera, serang menyerang. Okey. Dan seingat saya lah selepas itu, darurat itu berlaku waktu saat negara mengalami kejutan ekonomi yang mengikut kata Tuan Mahathir, serangan daripada negara barat. Jadi maka waktu itu ditubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara di bawah kuasa darurat. Jadi bila darurat diimplement, apa sahaja boleh dilakukan. Artinya boleh gunakan duit, tak boleh siapa nak persoalkan. Tapi hari ini, darurat itu dikatakan untuk COVID-19. Ini menimbulkan persoalan pada saya. COVID-19 sedangkan PKP diadakan. Kalaulah dekri PKP yang telah ditandatangani oleh Perdana Menteri ataupun Menteri atau Majlis Keselamatan Negara, apakah kerajaan mengenepikan arahan PKP? Telah diganti dengan darurat. Kalau begitu berlaku sebab tempohnya dalam masa 24 jam. Sepatutnya PKP dilaksanakan, okey, selama seminggu ke 2 minggu, ternyata tidak memberi kesan. Okey, negara terpaksa mengisytiharkan darurat. Di situ ada logikanya bagi saya. Saya tidak mahu mempertikaikan kuasa Duli Yang Mulia Tuan Agong di bawah perkara 150. Langsung tidak boleh kita pertikaikan. Itulah kuasa Agong. Memang dibenarkan mengikut artikel 150, Agong boleh mengisytiharkan suasana darurat negara kita ini seandainya pada fikiran baginda saja ekonomi negara boleh terancam, kesihatan rakyat, keselamatan rakyat boleh terjejas, maka baginda boleh mengisytiharkan darurat tanpa nasihat daripada Perdana Menteri. Cuma kali ini darurat itu diisytiharkan selepas Perdana Menteri membawa, macam mana dia buat, dia cuba adakan darurat ini pada sebelum Parlimen bersidang dulu. Waktu itu banyak orang mengatakan kerana Tan Sri Presiden, Tan Sri Perdana Menteri khuatir kalau berlaku persidangan Dewan Rakyat akan ada usul tidak percaya dan sebagainya. Jadi berlindung. Tapi bila mendengar permohonan daripada Duli Yang Mulia Tuan Agong minta supaya dia adakan gencatan politik kerana negara berada dalam masalah wabak COVID-19 ini, maka ahli-ahli politik janganlah bermain politik dan mengecohkan suasana. Biarlah kita selesaikan dan Parlimen harus bersidang. Kemudian bila Parlimen bersidang, kita harus membentangkan bajet. Jadi bajet itu hendaklah diluluskan kalau boleh. Itu permintaan Agong. Jadi ahli Parlimen setuju. Tak ada masalah kerana bajet ini penting. Tanpa bajet macam mana nak tadbir negara ini dari sisi kewangan. Jadi dalam keadaan begitu tidak ada darurat. Saya ingat lagi peristiwa tu. Bila sahaja Raja-Raja Melayu dan Duli Yang Mulia Tuan Agong menolak darurat, maka beramai-ramailah yang ada situ. Itu yang saya katakan, Azmin Ali sampai merah-merah hidung menangis. Kerana waktu itu bila dah minta tak dapat, sepatutnya Tan Sri Muhyiddin kena letak jawatan. Permintaan kerajaan itu ditolak oleh Agong. Kemudian lepas itu tak jadi, dia pun resume dia punya post. Datang balik ke angkuhan, I'm the boss. Datanglah ke angkuhan, buat itu, buat ini, sampailah kepada peringkat pilihan raya Negeri Sarawak, Negeri Sabah dan sebagainya. Dan berterusan sampailah pada hari ini, kemuncaknya dapat jugalah dia meminta untuk diwujudkan darurat. Cuma saya punya permasalahan, saya kata, bagi saya permasalahannya apakah waktu Tan Sri Muhyiddin meminta darurat disiarkan,
dari segi legitimasi, keabsahan itu, beliau adalah Perdana Menteri. Kerana kalau ikut dari segi perlembagaan, dari segi undang-undang, sebab itu malam semalam pun saya katakan. Sebab itu saya kata bahawa kita terjebak dalam krisis perlembagaan. Kerana Perdana Menteri tidak mau meletak jawatan. Sedangkan beliau sudah pun hilang. Hilang legitimate, hilang keabsahan, hilang sokongan majoriti di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Itu keadaannya. Sebab itu sekarang ni timbul permasalahan. Yang saya lihat ada satu masalah lagi. Satu masalah lagi. Ini saya tertarik kenyataan daripada Presiden Parti Putra. Betul lah, Parti Putra ni keahlian dia lebih ramai daripada ahli PBBM. Dipimpin oleh Datuk Paduka Ibrahim Ali. Walaupun beliau tidak ada suatu kursi pun di Parlimen. Memanglah orang pandang dia kecil. Tetapi jangan kecil, jangan disangka anak. Pandangan beliau itu kena diambil kira sebab beliau bekas Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal undang-undang satu ketika dahulu. Beliau pernah menjadi ahli parlimen. Ahli parlimen inilah ada lawmaker. Apa kenyataan Presiden Putra Datuk Ibrahim Ali? Dia kata Parti Putra mengambil maklum dan menjunjung kasih peristiharan darurat yang mendapat ampun perkenan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong berkuat kuasa hari ini bagi tujuan menangani penularan COVID-19. Parti Putra sebelum ini memang mencadangkan, memang sebelum tu memanglah beliau ada mencadangkan agar peristiharan darurat sebagai salah satu pilihan. Tetapi bukan setakat menangani COVID-19, tapi juga untuk menangani kemelut krisis kepimpinan negara yang terus meruncing, ekonomi merudum, menjunam, isu-isu perkauman yang masih mendidih dan dasar-dasar nasional yang terus berkecamuk dengan peristiharan darurat ala darurat 13 Mei 1969 dengan menubuhkan Mageran di mana seorang tokoh berwibawa dilantik menjadi pengarah Mageran. Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri sekarang telah hilang sokongan majoriti di Parlimen dengan tindakan tarikan sokongan ahli Parlimen macam 3 hari lalu dan hari ini ahli Parlimen pada rengas. Maka Tan Sri Muhyiddin Yassin telah hilang kelayakan untuk mentadbir negara sebagai Perdana Menteri bersama kabinetnya. Ini hakikat. It's a reality. Jadi bagi menghilangkan keresahan rakyat dan berbagai persepsi terhadap peristiharan darurat, hari ini ada dua pilihan yang patut dipertimbangkan. Satu, istihar darurat penuh dengan menubuhkan Mageran dan melantik seorang tokoh berwibawa menjadi pengarah Mageran. Inilah pendirian Parti Putra sebelum ini. Tan Sri Muhyiddin sudah hilang integriti dan wibawa kerana kepimpinannya sudah hilang majoriti. Seorang tokoh baru mesti dilantik bagi menggantikan tempat Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Interim dari kalangan tokoh berwibawa dan boleh diterima semua pihak, semua lapisan rakyat dan parti-parti politik dan penyusunan semula anggota kabinet yang dinamakan Majlis Kabinet Interim. Jika tidak, peristiharan darurat hari ini dituduh atau dilabelkan sebagai helah untuk talian hayat politik. Ianya memberi kesan buruk kepada negara, termasuk persepsi dunia antarabangsa dan pelabur-pelabur akan terus lari dari Malaysia. Negara telah berada seperti telur di hujung tanduk. Semoga Allah selamatkan negara Malaysia yang tercinta. Ini kenyataan daripada Presiden Parti Besar Putra Datuk Paduka Ibrahim Ali. Saya melihat kenyataan itu ada kebenarannya. Ada kebenarannya. Sebab kalau kita lihat dalam peristiwa 1969 apabila negara diisytiharkan darurat, waktu itu Perdana Menterinya adalah Tengku Abdul Rahman. Tapi kerana waktu itu Parti UMNO Perikatan, Barisan Nasional belum ada lagi waktu itu, Tengku Abdul Rahman jadi Perdana Menteri. Tapi yang mengisytiharkan darurat ini adalah Tun Dr. Ismail. Bukan Perdana Menteri sendiri. Dan apabila ditubuhkan Majlis Gerakan Negara yang mentadbir negara waktu itu, dipengusikan oleh almarhum Tun Razak, iaitu Timbalan Perdana Menteri. Bukan Tengku. Jadi artinya kalau nak ditubuhkan pentadbiran ini, Mageran ke apa pun, maka tak boleh Tan Sri Muhyiddin. Kalau nak mengikut protokol ataupun presiden yang pernah dijalankan pada tahun 1969.
Kerana waktu itu Tun Razak sebagai Timbalan Perdana Menteri, dia jadi chairman. Dan Tun Dr. Ismail jadi timbalan. Anggota majlis ini Mageran ini terdiri daripada Menteri Perpaduan, itu daripada parti MIC, daripada parti MCA, Tun Tan Sri Sin, lepas itu Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara, dan waktu itu Tan Sri Gadang Syafiee. Tak silap saya Ketua Susun Negara. Jadi ada lebih kurang 6 atau 7 orang. Inilah yang mentadbir jawatan kuasa Mageran. Sepatutnya ini dilakukan. Tapi hingga saat ini saya tak dengar lagi lah di TV. Belum ada pengumuman siapa nak tadbir. Bila keadaan begini, sebab tu saya katakan sekarang ni demokrasi tergugat. What type of democracy we are facing now? Memang Duli Yang Maha Pertuan Agong sedar negara diancam oleh COVID-19. Jadi apa yang di-brief oleh Tan Sri Muhyiddin bersama dengan jemaahnya, maka Agong kata okey, buatlah Mageran. Tetapi waktu yang sama, siapa yang memimpinnya? Siapa yang perlu dilantik sebagai pengurusi Mageran ataupun pengurusi jawatan kuasa untuk mentadbir? Dan waktu itu pengurusi ini akan melantik jemaah kabinet dia, kerana negara must go on. Kita tak boleh biarkan begitu saja negara tumbang ambing. Dan okey, tempohnya sampai bulan Ogos. Benarkah benda ini akan berterus sampai bulan Ogos? Bagaimana kalau benda itu berterusan lagi? Bagaimana pandangan dunia luar pada negara kita? Hari ini dengan pasaran saham yang mengudum begitu teruk sekali, saya melihat kenyataan-kenyataan daripada pegawai-pegawai kedutaan. Apa yang dilakukan. Jadi saya melihat sekarang ni, ada unsur-unsur, kalau saudara refer balik sejarahnya, ada Presiden Tito, waktu dia memerintah Yugoslovakia. Masa itu dia rasa hilang kuasa, dia istiadatkan darurat. Maka dia dikutuk oleh satu dunia. Jadi saya mendapat komen, ini komen daripada pegawai-pegawai daripada kedutaan-kedutaan dalam bahasa Inggeris. Saya cuba untuk terjemahkan. Kalau salah, saya minta maaf. Ini pandangan dunia luar pada negara kita. Daripada ICOC ada kansler ni dipanggil apa? Counselor of German Embassy, ataupun ini Pesuruhjaya ekonomi daripada kedutaan Jerman. Dia kata a screwed up PM. Malu kita. Screw up PM. Jadi tindakan itu tindakan yang keterlaluan. Kemudian daripada pegawai kedutaan di New Zealand, ini High Commissioner ataupun bukan kedutaan, dia panggil di sini dia Pesuruhjaya Tinggi. Antara pegawai dia Pesuruhjaya Tinggi New Zealand, dia kata, why you need an emergency when the MCO has proven worth it? Dia perlu apa dia adakan darurat? Sedangkan PKP terbukti boleh menyelesaikan masalah. Apa keperluannya? Kemudian daripada kansler bahagian perdagangan Itali. Jangan lupa, ini negara-negara yang punya kaitan ekonomi dengan kita. Pelaburan mereka banyak di negara kita. Dia tulis itu, dia kata, whatever your PM does, apa saja yang dilakukan oleh Perdana Menteri anda, must take into account foreign investor sentiment. Perlu juga dilihat, perlu juga dipikirkan perasaan dan sentimen pelabur-pelabur asing. Ini daripada bahagian Pesuruhjaya pelaburan ataupun perdagangan Itali. Kemudian daripada kedutaan Amerika, dia kata unprecedented move. You may see collapse so many big business. It's a wrong strategy. Jadi kedutaan Amerika juga, pegawai dia mengatakan ini satu tindakan yang boleh meruntuhkan ekonomi negara anda. Kita dulu, satu ketika dahulu, kita negara yang begitu makmur, yang begitu diminati oleh pelabur-pelabur seluruh dunia. Kerana aroma politik kita, iklim politik kita begitu stabil dan rakyat kita harmonis. Kita tidak ada permasalahan kaum, walaupun di negara kita ini ada pelbagai kaum. Sedangkan negara-negara lain satu kaum aja. Contoh
Macam negara Arab, mereka berperang sesama Arab. Ya, cuma kabilah-kabilah lah kumpulannya. Sama ada di Iran ke, sama ada di Libya ke, sama ada di Kabul ke. Sama-sama sebangsa. Begitu juga macam di India. Walaupun India dengan Pakistan, tapi bangsanya masih lagi dalam kelompok masyarakat begitu. Masih ada peperangan sama mereka. Begitu juga di negeri China. Ya, di Wuhan, di Uyghur dan sebagainya. Begitu juga macam berlaku di antara Serbia, di Bosnia Herzegovina. Begitu juga apa yang berlaku di Albania. Dan semua ini menggambarkan bahawa negara tersebut tidak mampu untuk menyantuni rakyatnya. Tapi negara kita ini dengan tiga kaum, walaupun majoritinya kaum pribumi atau Melayu, tetapi dapat disantuni. Adanya kaum keturunan Cina, keturunan India, kita hidup harmonis. Ini merupakan satu landscape negara yang cukup makmur. Tapi apabila wujudnya perintah darurat ini, kekhawatiran mereka adalah untuk memperbaikinya mengambil masa bertahun. Kenapakah seorang Perdana Menteri sanggup melakukan tindakan sebegini? Sedangkan PKP dah ada. Takut sangat pilihan raya ke? Tak apalah, tangguhlah dulu. Sebab saya pula dapat tahu majlis profesor lah, majlis PhD holder mengatakan mereka menentang untuk diadakan pilihan raya kerana dalam keadaan COVID. Okey, tak ada masalah. Sebab jeda waktu untuk pilihan raya sampai 2023. Walaupun ada desakan, walaupun ada tekanan politik, benda ini tidak akan mengurangkan. Cuma di kalangan ahli-ahli parlimen memang sudah ada gerakan untuk menolak Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Ini jelas dan nyata. Tapi tidak bolehlah beliau berlindung di sebalik pagar-pagar istana. Kerana ini boleh merosakkan rakyat. Dalam kita menyediakan ataupun mewujudkan magaran ini ataupun perintah darurat ini, persoalan saya mudah. Apa rakyat nak makan? Adakah persiapan tentang sumber makanan negara kita cukup? Adakah dibuat kajian? Contohnya, adakah bekalan beras itu cukup untuk sampai bulan Ogos? Artinya, mereka-mereka yang mengimport masuk beras ini ada kemampuan ke mengeluarkan belanja begitu besar untuk simpanan stok sampai bulan Ogos? Beras, gula, tepung, minyak dan juga segala lauk pauk. Ini kena dipikirkan. Dia tak boleh hanya kerana politik saja. Sebab bagi saya kerana COVID, okey, ada PKP. Tapi kesan daripada darurat ini teruk. Tak boleh bergerak langsung. Totally jam. Sepatutnya bila sebut darurat, negara luar tengok, Malaysian is apply the law of emergency. Kalau Malaysia mewujudkan suasana emergency ataupun darurat ini, maka mereka nak hantar barang, nak makanan pun dah takut. Segala ini bawang, cili, beras daripada India tak boleh datang. Dan apa dah jadi pada rakyat? Dan dalam keadaan sekarang ini, dan rakyat memang sudah pun selama 8 bulan bergelut dengan kehidupan. Rakyat bergelut dengan kehidupan yang tidak punya sumber keuangan untuk membeli makanan dan sebagainya. Rakyat tak ada duit. Kerana apa yang diminta, contohnya daripada kumpulan wang semalam pekerja, 10,000 one off tu tak dapat diadakan. Perniagaan harian sudah terjejah begitu teruk. Ekonomi dah memang sedia terderuk. Kerana rakyat yang hilang pekerjaan sudah berjuta orang. Yang hilang pekerjaan. Jadi dengan adanya lagi perintah darurat ini, kilang-kilang akan tutup. Bila ini berlaku, pelabur-pelabur akan lari. Bila pelabur akan lari, kilang tak ada, sumber pekerjaan macam mana? Macam mana nak disantuni kehidupan rakyat? Adakah mereka berfikir? Notis PKP 24 jam, notis darurat 12 jam. Saudara Mari Hashim, saya tak nak sebutlah. Gila. Nah, ini gambarannya. Nah, kita harus memikirkan. Saya bagi pencerahan supaya kita, kalau orang bercakap dengan kita bercakap terus terang. Ini keadaannya bukan kita tak setuju. Kita rakyat menyantuni apa saja titah Duli Yang melalui Pertuan Agong. Tapi cuma kita berfikir, kenapakah mereka bagi pandangan, memberi nasihat pada Agong untuk bertindak begitu? Pernahkah mereka memikirkan tentang kehidupan rakyat? Saya lebih banyak memikirkan soal adakah kehidupan rakyat disantuni. Rakyat perlu disantuni. Bukan terbiar begitu saja. Mereka tak boleh memikirkan diri saja. Bila sekarang ni darurat.
Sumber pendapatan rakyat dari mana? Nak cari kerja, tak ada kerja. Wang tak ada dalam poket. Apakah mereka mau tengok rakyat melakukan tindakan lebih teruk daripada itu? Saya minta kita warga Cinta Damai, jangan sekali-kali ambil tindakan di atas tangan kita. Sebab itu saya kata tadi, tak apalah kita berdoa pada Allah SWT. Hanya Allah saja yang tahu apa yang ada dalam isi hati Perdana Menteri. Hanya Allah saja yang tahu, yang dapat membalas segala kekejaman terhadap rakyat. Saya melihat ini satu tindakan seperti kekejaman terhadap rakyat. Sebab kita dah susah. Selama setahun kita dijengah oleh COVID. Dunia punya ekonomi dah teruk. Memang kita tak boleh kata Malaysia saja, satu dunia dah teruk. Tetapi dalam keadaan kita, negara kita menghadapi suasana begini, kenapa di Indonesia boleh menarik pelabur? Akhirnya pelabur dari Malaysia yang sedia ada ini lari ke Indonesia. Dulu kita ni setara dengan Singapura. Kedudukan ekonomi Malaysia dengan Singapura setara. Kita meninggalkan jauh Vietnam ke, Thailand ke, Indonesia. Sebab itu pekerja-pekerja daripada Bangladesh, daripada India datang daripada Indonesia bekerja. Mereka sanggup meninggalkan keluarga. Mungkin juga kadang-kadang ni kita punya rakyat kita ni pun satu hal juga. Elok-elok datang daripada Indonesia menjadi pembantu rumah. Ada pula tuan-tuan rumah yang gatal apa semua tu. Mungkin ini musibah Allah SWT nak balas. Kerana selama ini kamu yang datang dari Indonesia tu, jadi kamu lakukan tindakan sexual harassment. Ini padan kamu ke kamu. Sebab kalau gini keadaannya nanti, rakyat Malaysia terpaksa pergi ke Indonesia nak cari pekerjaan. Jangan lupa, Indonesia sudah pun merangka dia punya perkembangan landscape politik dan landscape ekonominya apabila dia sudah pun membuka kota besar yang berhampir dengan Sarawak. Apa nama kawasan tu saya terlupa ni. Kan? Borneo. Bukan Borneo. Saya lupa lah. Itu dekat area-area Pontianak dan sebagainya tu, dia dah besar. Dan kalau itu berdekatkan Sarawak, maka rakyat Malaysia dari Sarawak ni akan pergi ke negeri Indonesia, bekerja di sana. Apa nak jadi pada negara kita kalau kerja sana, kalau berlaku harassment? Apakah ini balasan daripada Allah SWT? Kerana kita tak bersyukur, sikap jantan miang lelaki. Bukan kita tak dengar, terdedah dalam surat khabar. Ada yang begitu sampai termengandung lah apa semua, apa yang berlaku, dia rogo dan sebagainya. Bukan di Balikpapan, ada sebagainya di Kalimantan. Terima kasih Nur Samsiah. Saya seronok bila berbicara dengan anak anda semua, sebab bila saya terlupa anda mengingatkan saya. Jadi Khairul Ahmad ni di Kalimantan. Kalimantan pelaburan begitu besar, akan menjadi kota raya besar. Jadi kalau itu, dengan ingat bahawa itu bukan Malaysia, itu bukan negara Malaysia, itu adalah negara Indonesia. Apakah rakyat, warga kita ni terpaksa bekerja di sana? Kita yang dulunya mendahului dari segi kekayaan, sebab negara kita makmur. Kita tidak ada segala kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Kita tak ada gunung berapi, kita tak ada banjir besar, kita tak ada gempa bumi, kita tak ada ribut salji, tak ada semua tu. Kita ni harmoni, aman, bahagia yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Tapi pimpinan tak nak jaga. Kalau mereka jaga, siapa saja yang melakukan onar, mereka ni harus ambil tindakan. Ini sedangkan seorang ahli Dewan Negeri, Adun, yang kononnya Esko, merogol orang gaji daripada Indonesia. Tak ada ambil tindakan sampai sekarang. Bagi saya bukan hanya dia yang harus dihukum, penguasa yang berada di negeri Perak. Termasuklah menteri besarnya ke, penguasanya apa semua, patut dihadap ke mahkamah. Sebab ini adalah tindakan yang di luar kemanusiaan. Dan kita harus bangun menentang orang macam ni. Jadi akhirnya, Allah turunkan bala pada kita. Kita ada juga pemimpin yang diragui kesuciannya apabila tersebar videotip perlakuan di luar tabi'i. Tidak ada ambil tindakan. Banyak benda-benda ini kesampingan yang akhirnya saya kata Tuhan sudah tidak sayang pada kita lagi. Tindakan mereka. Tapi akhirnya yang menderitanya rakyat. Sebab itu berkali-kali dulu saya katakan, jangan kita beri sesiapa itu kuasa kalau dia tidak tahu untuk melaksanakan tugasnya. Jangan kamu beri kepada sesiapa pun jawatan yang dia pinta-pinta. Ini gambaran yang saya dapat, yang harus saya jelaskan. Dan negara kita sekarang ini sudah pun melangkaui suasana dalam keadaan yang tidak menentu.
Kerana bagi saya, macam saya kata tadi, pelantikan, jawatan kuasa, mageran tidak terbentuk. Majlis Gerakan Negara. Siapa jadi leadernya? Kalaulah diberi Tan Sri Muhyiddin, dia diragui kerana keabsahan dia sebagai Perdana Menteri. Jadi, dalam keadaan begini, sebab itu saya kata, PKP dah sesuai. Tapi ialah dia dah bagi warning, siapa yang ganggu apa semua ni nanti, maka tindakan kerah akan diambil. Nak tindakan kerah buat apa? Siapa pula nak lakukan sabotaj? Kita dalam keadaan negara yang begini, saya worried lah. Saya pun terfikir juga dalam badan tak sihat begini ni, tiba-tiba datang pula satu bencana lagi. Lepas satu bencana lagi. Lepas itu saya berdoa, kita harus berdoa pada Allah SWT supaya sentiasa kasih dan sayang pada kita. Jadi saudara, pencerahan yang saya nak berlakukan di malam ini adalah kenapakah darurat itu perlu sedangkan PKP telah pun dilaksanakan. Patutnya malam ini bermula pukul jam 12:01 malam ini PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dilaksanakan. Rakyat tak boleh keluar rumah. Sepatutnya. Tapi sekarang ni diadakan seluruh negara. Jadi rakyat akan bertanya, Perlis kosong hari ni, sifar. Takkan Perlis pun kena juga? Sarawak berapa orang aja yang kena jangkitan? Kelantan berapa orang? Tapi seluruh negara mengalami perintah darurat. Apakah perintah ini hanya semata-mata untuk COVID-19 atau ada unsur-unsur yang lain? Kenapa perlu diwujudkan suasana yang membolehkan rakyat berfikir? Saudara Abdul Rahman Putra, Tuhan tak sayang kita lagi. Berhati-hati dengan kata-kata. Berpolitik pun jangan sampai lebih lonjak dari tajak. Saudara Rahman, saya tahu saudara marah kat saya. Saya tahu saudara penyokong kuat Tan Sri Muhyiddin. Tak ada masalah pada saya. Bukan saya tak perhatikan saudara punya kenyataan. Saya katakan, kalau ini keadaannya, Tuhan tak sayang pada kita. Saya bukan telajak kata-kata. Tak, saya memberi penjelasan. Sebab itu saya katakan, kalau saudara nak menyokong siapa pun, sokonglah, saya tak marah. Tetapi bila saya memberi pencerahan ni, hayati. Apakah saya cakap benar atau saya mau memaksa orang mengikut cakap saya? Tidak. Sebab itu saya kata, yang bersalah bukan hanya pada kerajaan daripada Perikatan Nasional. Kerajaan Barisan Nasional juga ada salah. Apakah saya tidak bersikap adil? Saya katakan bahawa dalam keadaan begini, menyumbang saham atas kenaikan Tan Sri Muhyiddin, Datuk Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, ahli Majlis Tinggi UMNO juga terlibat. Mereka juga ada saham. Yang tak ada terlibat Tengku Razali sebab dia tak sign SD. Itu jelas. Saya taklah mengada-ngadakan. Begitu juga dalam apa-apa keadaan pun. So bagi saya menyatakan bahawa kalau ini keadaan, kalau pimpinan, contoh saya kata macam di Perak, tak kisahlah dia tu bukan Melayu ke bukan Islam ke, apabila ada berlaku perkara-perkara yang mungkar, perlu ditegah. Betul, you bawa serit dekat mahkamah, tapi sekadar serit pada diam. Apa untung nasib orang yang kena rogol itu? Tak dibela. Begitu juga di negeri lain, bukan tak ada, ada. Jadi kerana itu kekhawatiran saya tak kata saya terus bagi jatuh hukum Tuhan tak sayang pada, tidak, saya kata apakah itu mengakibatkan Tuhan tak sayang pada kita lagi. Jadi untuk itu saya mengajak saudara semua kembali pada jalan. Kita berdoa pada Allah, kita punya Tuhan. Satu benda yang kita masih lagi harus bersyukur, kita masih ada Tuhan. Ada tempat untuk kita mengadu. Jadi saudara nak sanggah saya untuk target itu, terpulanglah. Saya tak marah. Darurat politik yang cerdik boleh nampak apa motif. Saya nak katakan tadi, saya tak kata ini, tapi kalau mengikut kenyataan Datuk Nazri, begitulah. Saya cuma mempertikaikan kalaulah saat Tan Sri Muhyiddin memberi nasihat pada Agong atas sikap sebagai Perdana Menteri, keabsahan beliau, legitimasi beliau sebagai Perdana Menteri sudah tidak ada. Jadi walau keadaan begitu, apakah benda itu valid? Saya bukan Perdana Menteri, tapi saya mengaku saya Perdana Menteri, saya bagi nasihat pada orang. Boleh. Itu contohlah pada fikiran saya, pandangan saya. Saudara boleh menyanggah pandangan saya, tapi bagi saya, kerana waktu saat Tan Sri Muhyiddin menghadap Agong, dia sudah hilang legitimasi. Dan menambah lagi apabila Datuk Nazir Aziz. Dan besok lusa akan berlarutan. Apa akan jadi kalau berterusan warga UMNO keseluruhannya
warga ahli parlimen UMNO. Kita ada lebih kurang 36 orang. Mungkinlah 6 orang, tak nak. Kerana mereka berada dalam kabinet, 8 orang jadi menteri apa semua, tak nak. Tapi yang lain, tapi dalam keadaan darurat ni mungkin mereka sayang jawatan dalam sebagai pengurusi JLC dan sebagainya, ada gaji, dapat RM40,000. Kalau mereka melakukan begitu, mengertinya mereka tidak ikhlas kepada rakyat mereka pilih. Sebab itu tadi, apabila Datuk Nazir Aziz membuat persidangan akhbar, dia menyatakan beliau sedar dan insaf, beliau mewakili rakyat daripada Pilihan Rengas. Kerana itu berbuat tindakan untuk rakyatnya. Darurat untuk Abah Yedin berkuasa. Saya tak nak menuduh. Tapi rakyat, akhirnya tindakan ini dilihat oleh rakyat bahawa ada unsur-unsur untuk menyelamatkan kedudukan politik Perdana Menteri. Ini yang kita tak mahu. Malahan yang jadi pertikaian pada saya memfikirkan kenapakah semalam dah umumkan PKP. Tak cukup lagi ke PKP? PKP macam darurat juga. Lockdown, total lockdown. Perintah kawalan pergerakan. Tak boleh bergerak lah. Dah ada PKP. Dah buat PKP semalam, hari ni buat pula perintah darurat. Inilah masalahnya. Oleh kerana saya kurang sihat, saya harap, saya mohon saudara, kita jumpa lagi malam besok. Saya akan bagi pencerahan yang lain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamatlah saudara, jaga diri saudara, jaga keluarga saudara, jaga ekonomi saudara, jangan berbelanja berlebih-lebihan. Sekian, terima kasih. Selamat malam.